Dan dia ni adalah salah seorang follower yang follow channel FJ. Okay, dia cerita yang kisah benar dia. Cerita ni berlaku dalam beberapa yang tahun yang lepas. Dalam 2015 kot, saya tak silap saya. Masa ni saya buat satu ekspedisi masuk dalam hutan. Sebab saya pun masa tu masih belajar persilatan kat area Sungai Petani. Kami sahaja naik Gunung Jerai. Kami tak nak ikut jalan tar. Kami cuma nak sekerat je. Lepas tu kami masuk ikut jalan bukit. Masuk dalam mendaki tu yang saya hilang, yang saya sedang berada kat tempat lain. Sebab saya masa tu saya duduk saya last kali saya berhenti buka botol yang saya minum air. Masa saya tengok kawan-kawan kami dalam 4-5 orang macam tu, tengok dia orang makin lama makin jauh. Saya rasa pelik. Selalu dia panggil dia bakal berhenti. Tengok macam pasal lagi lama lagi jauh ni. Lepas tu jalan yang saya jalan pula makin lama makin mendatar. Macam kita jalan kat jalan tar besar ni. Rasa macam ni bukan curam kat jalan ni. Jadi macam rata pula kan. Tengok pokok-pokok tak berubah sangat. Masa tu yang saya sedar yang saya dah duduk kat tempat lain. Rasa macam pelik. Alhamdulillah saya hilang selama 2 hari. Banyak benda yang belajar pengajaran. Tapi berkat doa kawan-kawan, tok guru yang ajak saya kalau jadi apa-apa dekat sana, dia bagi tahu tips nak cari macam mana nak cari jalan keluar daripada sana. Bila saya guna ilmu yang dia bagi tu, alhamdulillah saya jumpa jalan keluar, saya boleh keluar daripada sana. Apa yang saya nak bagi tahu ni lebih kepada cara-cara ataupun pantang larang bila kita masuk lautan. Lepas tu apa yang kita nak buat kalau kita termasuk ke alam sana. Selalunya kalau dalam lautan ni kita memang dinasihatkan untuk menjaga percakapan. Kita tak boleh nak cakap sembarangan kalau lautan ni, tak boleh nak cakap besar. Lepas tu kita kalau boleh janganlah cabut pokok ke, patahkan ranting ke, ambil bunga ke. Lepas tu kalau kita jangan kita sepak batu ke. Kalau kita nampak batu ke kat mana-mana batu sungai kan, tengok macam batu cincin ke, gelika ke, kalau boleh jangan ambil. Itu pantang larang dia. Tu lagi pantang larang lautan, jangan bersiul lah. Sebab bersiul ni salah satu mengundang makhluk-makhluk tu. Lepas tu antara pantang larang dia yang lain, kita jangan pijak ataupun melangkah kalau kita nampak akar pokok besar yang menjalar timbul. Selalunya kalau sesat dalam hutan ni, pusing-pusing duduk tempat tu juga. Kita dah tahu yang ni benda tu nak permainkan kita. So tutup pandangan kita dari luar. Cara selamat yang diajarkan dari cikgu saya, kita kenalah azan, baca doa yang patut dan kita hendaklah jalan sambil mengundur. InsyaAllah kembali ke tempat tadi. Bagi sesiapa yang termasuk atau sesat ke alam sana, dah ada beberapa cara nak keluar. Cara ni lah yang diajarkan oleh cikgu-cikgu saya. Alhamdulillah ramai anak murid yang hilang termasuk ke sana. Dengan mencuba cara yang diajarkan oleh cikgu, mereka kembali dengan selamat. Mungkin tips-tips ini dikongsikan oleh dia punya guru-guru persilatan lah. Kalau termasuk atau sesat ke sana, kalau boleh kita just relax dan tawakal. Berdoa apa yang patut sambil cuba cari jalan keluar dan cuba cari orang sekitar di situ. Okay, bagus. Kalau jumpa dan cuba tanya dia, pakcik ni kampung apa? Kalau dia kata adik ni manusia ke? Itu dah confirm lah kita memang masuk ke sana. Sebab pelik tanya macam tu. Ini pengalaman dia cerita real lah. So apa yang perlu, kalau boleh minta tolong disuruh bawa pergi ke rumah penghulu atau tok ketua kampung. Selalunya bila kita berhajat ni, mereka akan tunaikan hajat kita. Masa itulah kita boleh tengok suasana kat sana macam mana. Nampak budak-budak duk bermain, nampak makcik-makcik sembang di bawah pokok, nampak orang duk menuai padi. Suasana sama je macam kita. Nak tahu beza tak beza, tengok matahari. Sebab matahari kat sana agak jauh dari bumi dan sedikit berkabus. Jadi dia sharekan pengalaman dia. Dia kata kalau korang nak tahu korang ada di alam syariat ni, alam yang dunia ni ataupun alam bunian ke apa ke, korang tengok matahari, korang akan perasan dia cuaca dia macam berkabus, matahari kelihatan agak jauh dan sebagainya. So kita boleh pandang terus tanpa sakit mata. Beza dengan kita, matahari agak dekat,
panas dan tengok pun tak boleh. Sebab tu cuaca kat sana tak panas, tak sejuk. Cuaca agak mendung macam tu. Bukan semua manusia boleh masuk ke sana kecuali dengan ilmu kebatinan. Kalau orang biasa yang masuk, ada satu sebab je. Kemungkinan dalam diri dia ada pati murni, iaitu dia seorang yang jujur, yang tidak pernah berbohong dan agak lurus orangnya. Selain pada ni yang harap boleh masuk. Selain pada ni yang harap boleh masuk. Okay, so bila dah sampai kat rumah Tok Ketua tu, memang dia ajak jamu kita macam-macam. Kuih, muih, roti, air, kopi ke apa ke, terserah kepada dia. Macam biasa, sama macam kita. Kadang dia orang pun tanya pasal apa yang berlaku kat tempat kita. Tanya macam-macam, pasal politik pun ada. Nak sembang punya pasal. Tadi kehidupan orang Bunian ni, kalau dia apa diceritakan, sama je macam kita, macam orang kampung dan sebagainya kan. Kadang rasa macam tak ada beza pun. Rasa macam duduk kampung-kampung tempat kita pun ada. Okay, sambil duduk menyembang, sambil tu duduk jamu. Tapi ada pantang larang. Pantang larang ni lah yang diajarkan oleh cikgu, mungkin guru silat beliau, iaitu jangan makan lebih daripada 40 suap dan minum lebih daripada 40 degup. Orang yang makan dan minum lebih daripada 40 degup dengan suap ni nanti susah nak bawa balik. Ini syarat yang dia letakkan lah. Nak bawa balik boleh, tapi kemungkinan nanti dia akan sakit dan selalunya dia tak akan hidup lama. Sebab bila kita dah balik ke alam asal, benda yang dimakan di dalam perut itu akan berubah. Kalau dia makan mi, mungkin akan jadi cacing. Air, entah air selut pasir mana yang dia minum. Kalau beras tu jadi bunga-bunga yang kat pokok kelapa tu sebelum berbuah tu. Sebab itu jadi mudarat balik kat kita. Dalam perut ada macam-macam dengan pasir ke apa. Kalau kat sana boleh je nak makan halal je, sebab dimensi sama. Kat sini yang jadi haram sebab makanan tu berubah. Sebab jadi macam tu hanya Allah yang tahu. Mungkin makanan jin ni dia lain lah berbanding dengan kita. Jadi kat sana tak ada masalah. Bila kita masuk ke dalam alam syariat ni, dia jadi masalah lah. Dia jadi tak apa-apa nak jadi bertukar bentuk, sifat dan sebagainya lah. Kalau boleh puasa je kat sana sebab kita ada niat nak balik. Okay, maksudnya kalau boleh dah termasuk kat sana, jangan jamu lah kata kita berpuasa dan sebagainya lah. Kalau tak mau balik, kod-kod berkenan awak sana cun-cun. Kalau dia berkenan kat kita, susah bang. Bunian ni kalau dia suka kat kita, sampai ketua pun dia tak akan kahwin selagi dia tak dapat kita. So dia akan ganggu rumah tangga kita. So dua alam akan terganggu, dengan keluarga dia lagi stres dengan perangai dia meracau nakkan kita. Jadi benda ni jadi susah balik lah. Kadang mereka licik memang nakkan orang luar, sebab orang luar ni punya idea yang boleh digunakan untuk membangun kampung. Tambah pula kita dari alam sana, dia orang tahu budak ni jujur, tak pernah bohong, bagi kahwin dengan anak tok ketua, lantik apa-apa jawatan untuk memajukan kampung. Diorang tahu tanya pendapat budak ni takkan bohong dan boleh dipercayai. So untungnya mereka kat situ. Jadi kalau kita tak mau dan memang niat nak balik, dia tak boleh paksa. Dia akan bawa kita berjumpa dengan raja di sana. Masa berjumpa pun kita akan dijamu. Mungkin ada majlis menari, so kena tunggu. Sama macam kita ada zapin dan lain, ikut daerah masing-masing. So kena tunggu. Habis tu lepas majlis selesai, kita tunggu pula menteri-menteri bersalaman dengan raja untuk pulang. Orang pun ada struktur yang macam politik lah kot, ataupun dia punya kepimpinan kat sana lah. Ada menteri, ada raja dan sebagainya. Habis semua selesai, tinggal kita yang terakhir. Barulah Tok Ketua tadi datang menghadap, beritahu pasal kita kepada raja di tempat tersebut. Raja pula akan tunaikan permintaan kita. Mungkin raja tak pun berdahara yang akan bawa kita ke satu tempat, di mana tempat itu merupakan pintu gerbang antara alam bunian dengan alam manusia. Bila nak terbuka, dia akan suruh kita masuk ke situ. Bila nak balik tu, ucap terima kasih kat semua dan melangkah masuk. Alhamdulillah, kita pun kembali ke tempat asal.